Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, selepas kekalahan pilihan raya umum 15 kepada Tun Mahathir Mohamad, ada yang kata, apa keadaan terkini Mahathir? Ada juga kata yang menjangkakan Mahathir akan bertanding pada pilihan raya negeri, namun itu semua tidak menjadi seperti apa yang kita jangkakan. Ada yang kata Mahathir akan masuk Perikatan Nasional dan akan mendapat slot untuk pilihan raya negeri. Namun itu juga tidak menjadi. Ada yang kata apakah yang patut dilakukan Mahathir? Patutkah Mahathir rehat saja dan terus berehat di rumah? Tidak perlu lagi untuk masih aktif dalam politik di Malaysia di samping umur Tun Mahathir yang sudah mencecah 100 tahun. Tuan-tuan dan puan, dalam sebuah artikel dari biharian.com, proklamasi Melayu, Bukit Aman sekali lagi rakam keterangan Tun Mahathir. Bukit Aman dilaporkan sekali lagi merakam percakapan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung kenyataan beliau sebelum ini mengenai proklamasi orang Melayu. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali memaklumkan proses rakam percakapan itu dijalankan USJT, Unit Siasatan Jenayah Terkelas, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di Yayasan Al-Bukhari di sini hari ini. Artikel pada 29 Ogos. Beliau yang juga Ketua Penerangan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang. Proses terbabit berlangsung selama kira-kira 30 minit bermula jam 3 petang. Ia bagi merakam percakapan Dr. Mahathir berkenaan pembabitannya dalam sebuah program sidang meja bulat proklamasi orang Melayu. Turut dirakam keterangan pada hari ini ialah Datuk Marzuki Yahya, pengerusi Sekretariat Proklamasi Orang Melayu, dan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan, pengurusi mobilisasi proklamasi orang Melayu. Katanya dalam satu rakaman video di laman media sosial. Beliau berkata, Dr. Mahathir menyatakan akan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dan menjawab semua soalan di mahkamah. Setakat ini, pihak Bukit Aman belum mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai proses merakam keterangan Dr. Mahathir. Pada 2 Jun lalu, USJT merakam keterangan bekas Perdana Menteri itu berhubung kenyataan beliau yang didakwa berunsur penghinaan berkaitan institusi diraja serta proklamasi orang Melayu. Satu artikel dari biharian.com, proklamasi Melayu, Bukit Aman, sekali lagi rakam keterangan Tun Mahathir. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan, satu ulasan sangat menarik dari syabudin.com. Fitnah makin berleluasa sampai raja pun jadi mangsa dan kerajaan mesti berani bertindak segera. Semua kita tentunya setuju bahawa sekarang ini fitnah tumbuh begitu subur, bercambah, bersilih ganti dan marak dengan berleluasa sekali. Setiap hari ada saja fitnah disebarkan dan dengan bantuan pelbagai saluran media sosial. Ia dengan pantas menjadi olahan sebuah hidangan enak yang terbuka dipersembahkan untuk dijamah oleh sesiapa saja. Dan tentunya semua orang juga setuju bahawa fitnah ini lebih berkembang ketika PAS menjadi pembangkang. Ada fitnah yang segera disedari oleh pembuatnya, lalu mereka segera memohon maaf dan tidak kurang yang kebenarannya hanya terbukti setelah dibawa ke mahkamah. Menurut ulasan awal dari syabudin.com ini, perenggan awal yang saya lihat, yang menariknya, dan tentunya semua orang setuju bahawa fitnah ini lebih berkembang di ketika PAS menjadi pembangkang. Adakah pemfitnah-pemfitnah ini datangnya dari
kepimpinan PAS ataupun Perikatan Nasional. Seperti yang kita tahu, Muhammad Sanusi juga terikat ataupun berhadapan dengan dua pertuduhan di bawah akta hasutan. Hadi Awang juga baru-baru ini berkaitan ceramahnya yang menyentuh isu 3R. Dan saudara-saudara, bagi saya ini mungkin adakah kita dapat kaitkan dengan apa yang dinyatakan oleh Syabuddin bahwa fitnah ini berkembang di ketika PAS menjadi pembangkang. Dan melalui tajuk ini saja pun sudah menimbulkan satu sensitivity di mana fitnah makin berleluasa sampai raja pun jadi mangsa. Dan yang keduanya, kerajaan mesti berani bertindak segera. Adakah maksud di sini kerajaan mesti berani adalah semua pemfitnah ataupun semua yang menyentuh kedudukan majelis, kedudukan institusi diraja, kedudukan raja-raja Melayu yang di Pertuan Agong, Istana Negara ini patut dikenakan tindakan, patut dipenjara ataupun sekadar dikenakan tindakan. Dalam ulasan ini lagi, ada fitnah yang disedari oleh pembuatnya. Macam dalam kes fitnah aset tabung haji. Kononnya dijual kepada bukan Islam setelah bertahun-tahun melalui proses mahkamah. Hari ini, pembuat fitnah itu sendiri menarik balik rayuan atas hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim. Ini bermakna akhirnya tukang fitnah sendiri sudah mengaku kalah dan tidak mampu lagi mempertahankan apa yang difitnahkan itu. Selepas 2018 di mana PH menjadi kerajaan, ketika itulah bermula pelbagai jenis fitnah tersebar, terutama berkaitan kepentingan Melayu dan Islam. Semua fitnah itu, jika diteliti, dicipta dan disebarkan, hanyalah semata-mata untuk memburukkan kerajaan karena ada DAP di dalamnya. Kemudian setelah PH tumbang melalui langkah Sheraton dan PN yang di dalamnya ada PAS menjadi kerajaan, tidak pula kedengaran ada fitnah-fitnah berkaitan Melayu dan Islam. Adakah di sini PAS lah yang seperti apa yang dinyatakan ataupun diulas oleh Syabuddin bahwa PAS telah membawa di mana kepimpinan PAS menjadi pembangkang, semua orang setuju bahwa fitnah semakin berkembang. Nah, saudara-saudara, ulasan dari Syabuddin.com. Persoalannya, apakah yang perlu dilakukan ataupun apakah yang patut dikenakan kepada pemfitnah-pemfitnah ini? Adakah mereka patut dipenjarakan ataupun patut ditangkap ataupun patut ditahan ataupun dikenakan tindakan yang lain? Teman-teman, ulasan dari Syabuddin.com, fitnah makin berleluasa sampai raja pun jadi mangsa dan kerajaan mesti berani bertindak segera. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, selepas kekalahan pilihan raya umum 15 kepada Tun Mahathir Mohamad, ada yang kata, apa keadaan terkini Mahathir? Ada juga kata yang menjangkakan Mahathir akan bertanding pada pilihan raya negeri, namun itu semua tidak menjadi seperti apa yang kita jangkakan. Ada yang kata Mahathir akan masuk Perikatan Nasional dan akan mendapat slot untuk pilihan raya negeri, namun itu juga tidak menjadi. Ada yang kata apakah yang patut dilakukan Mahathir? Patutkah Mahathir rehat saja dan terus berehat di rumah, tidak perlu lagi untuk masih aktif dalam politik di Malaysia, di samping umur Tun Mahathir yang sudah mencecah 100 tahun. Tuan-tuan dan puan, dalam sebuah artikel dari biharian.com, proklamasi Melayu, Bukit Aman sekali lagi rakam keterangan Tun Mahathir. Bukit Aman dilaporkan sekali lagi merakam percakapan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung kenyataan beliau sebelum ini mengenai proklamasi orang Melayu. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali memaklumkan proses rakam percakapan itu dijalankan USJT, Unit Siasatan Jenayah Terkelas,
Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di Yayasan Al-Bukhari di sini hari ini. Artikel pada 29 Agustus. Beliau yang juga Ketua Penerangan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang. Proses terbabit berlangsung selama kira-kira 30 menit bermula jam 3 petang. Ia bagi merakam percakapan Dr. Mahathir berkenaan pembabitannya dalam sebuah program sidang meja bulat proklamasi orang Melayu. Turut dirakam keterangan pada hari ini ialah Datuk Marzuki Yahya, pengerusi Sekretariat Proklamasi Orang Melayu, dan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan, pengerusi Mobilisasi Proklamasi Orang Melayu. Katanya dalam satu rakaman video di laman media sosial. Beliau berkata, Dr. Mahathir menyatakan akan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dan menjawab semua soalan di mahkamah. Setakat ini, pihak Bukit Aman belum mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai proses merakam keterangan Dr. Mahathir. Pada 2 Jun lalu, USJT merakam keterangan bekas Perdana Menteri itu berhubung kenyataan beliau yang didakwa berunsur penghinaan berkaitan institusi diraja serta proklamasi orang Melayu. Satu artikel dari biharian.com, Proklamasi Melayu, Bukit Aman, sekali lagi rakam keterangan Tun Mahathir. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.